Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni saya akan sharekan topik berkenaan dengan satu kisah misteri. Korang mesti dah tengok aku punya thumbnail kan? Okay, so yes, betul lah. Apa yang korang tengok dekat thumbnail tu, itu yang aku nak ceritakan untuk video kali ini. Korang berkisarkan tentang seorang pendaki Malaysia yang telah hilang secara misteri di Gunung Everest. Okay guys, so ya macam biasa, sebelum aku start ceritakan dengan korang, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay guys, so kita terus je start cerita ni. Okay, so ya, pada tahun 2023 negara kita digemparkan dengan tentang kehilangan pendaki Malaysia di Gunung Everest pada sekitar pagi 19 hari bulan Mei. Nama beliau adalah Muhammad Hawari Hashim. Beliau berumur 33 tahun masa 2023 dan dia merupakan pekerja dekat Museum Pulau Pinang. Okay? So beliau dah berkahwin dan ada 2 orang anak. Dia ni menyertai satu ekspedisi Malaysia pada tahun 2023 untuk mendaki Gunung Everest berserta dengan 4 orang individu lain daripada Malaysia jugalah. So, ekspedisi Malaysia Everest ni bermula daripada 2 April 2023 sehingga 2 Jun 2023. So, 2 bulan lah dia punya program. Okay, so sebelum kita lanjutkan cerita berkenaan dengan Hawari ni, aku nak ceritakan sedikit mengenai Gunung Everest. So, Gunung Everest ni merupakan ketinggian setinggi 8,848 meter. Merupakan gunung tertinggi di dunia. Dia bukan sahaja tinggi, malah luas dan juga berisiko. Setakat ini terdapat rekod 339 orang yang telah meninggal dunia di Gunung Everest dan 225 jasad yang masih ada lagi dekat Gunung Everest. Kenapa jasad tu masih ada lagi? Disebabkan tak semua peserta yang meninggal dekat Gunung Everest ni dapat diselamatkan menggunakan helikopter. Terdapat ketinggian tertentu saja helikopter ni boleh ambil jasad tersebut. Sebab helikopter ni dia ada tahap ketinggian untuk dia terbang. Okay, back to cerita Hawari pula. Hawari ni mempunyai masalah pendengaran dan pertuturan iaitu OKU. Ini adalah merupakan percubaan yang kedua beliau mendaki Gunung Everest. Okay, percubaan pertama hari itu ditangguhkan disebabkan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Kita pada 17 hari bulan Mei 2023, Hawari dah tiba di Kem 4 Gunung Everest. Dan daripada situlah start para pendaki ni mula terpisah mengikut kemampuan masing-masing. Kalau yang face laju tu, so dia lagi depan lah. Kalau dia slow, dia dekat belakang. Okay, so pada 3.30 petang bersama dengan 18 hari bulan Mei 2023, Hawari ni telah berjaya menawan puncak Gunung Everest. So lepas daripada puncak tu, Hawari pun mula untuk memulakan perjalanannya turun untuk ke Kem 4 dan sampai di Kem 4 ni 1:30 pagi 19 hari bulan Mei. Kem 4 ini merupakan kawasan yang mencabar iaitu dikenali sebagai Dead Zone. Ketinggiannya setinggi 8,000 meter ke atas. Nah, ia mempunyai kandungan oksigen yang sangat rendah dan tidak dapat menampung untuk tubuh badan manusia untuk dalam tempoh yang lama. Bekalan oksigen dekat situ memang sangat rendah. So, sampainya dekat Kem 4 ni, Sherpa pun bagi tahu Hawari yang dia boleh tidur dan rehat. Okay, sebab Sherpa ni dia nak mulakan untuk pergi puncak semula untuk tengok dia punya sahabat itu Awang Askandar masa tu. Okay, so Hawari pun ni bagi tahu Sherpa yang dia okay, tak ada masalah. Okay. Dan Sherpa ni ada tinggalkan satu tangki oksigen yang boleh bertahan selama 12 jam. So Sherpa ni naiklah ke atas. So, pada pukul 8 pagi 19 hari bulan Mei 2023, ketika Sherpa dah sampai di Kem 4 semula, Hawari didapati tiada dalam kemah. Dan pada waktu itu, Hawari telah dilaporkan hilang tanpa jejak. Okay, so Hawari ni dipercayai telah keluar daripada Kem 4 ataupun Hawari dipercayai telah meninggalkan Kem 4 ni pada awal pagi tanpa pengetahuan sesiapa pun. Azim Afif berkata kemungkinan Hawari ni telah cuba untuk naik semula ke puncak untuk pergi melihat kawannya Awang Askandar yang
Kemungkinan Hawari ni juga telah turun ke Camp 3 secara bersendirian tanpa sesiapa pun dan dia tersasar ke jalan Tibet. Kali terakhir dapat berhubung dengan Hawari ni masa sebelum dia submit push lah. Pada hari yang sama, operasi SAR telah dimulakan melibatkan para Sherpa yang berpengalaman, diikuti dengan drone dan juga helikopter. Kedutaan Malaysia juga cuba mengesan telefon pintar Hawari ni, iPhone, tetapi banyak isyarat terakhir yang dapat dikesan adalah pada 6 hari bulan Mei sahaja. Pasukan Sherpa ni dapat menjumpai jaket milik Hawari, iaitu jaket Gore-Tex yang ada mengandungi GPS dalam tu. Dan jaket tersebut ditemui di sekitar Camp 2. So itu adalah petunjuk terakhir yang dijumpai oleh pasukan Sherpa dekat sana. Disebabkan keadaan cuaca yang bertambah buruk, pasukan SAR ni mengalami kekangan besar sebab risiko untuk rutahan ais tu berlaku pada bila-bila masa. 16 hari bulan Jun 2023, operasi SAR ni ditamatkan dan akan disambung tahun hadapan pula. So, ibu mangsa Cik Tom bagi tahu yang diorang ni pun dapat berita daripada media sosial yang dapat tahu Hawari ni telah hilang dekat Gunung Everest. So, ibu Hawari ni bagi tahu Hawari ni seorang yang ceria, mesra, penyayang dan orang kampung pun suka dengan Hawari ni sebab dia mesra. Dan Hawari ni seorang yang rajin untuk ikut aktiviti-aktiviti yang diadakan. So, baru-baru ni, tahun 2026, selepas lebih daripada 3 tahun, Kerajaan Malaysia memohon kepada Kerajaan Nepal untuk keluarkan satu surat pengisytiharan bahawa kematian Hawari. Sebab ni pentinglah untuk keluarga claim insurance. So, untuk pengetahuan korang, operasi pencarian dekat Gunung Everest ni, dia tidak semudah operasi pencarian dekat hutan untuk cari orang yang sesat. Dia tak sama. Sebab Gunung Everest ni permukaan dia bukan rata. Dia macam tu bergunung ganang dan risiko cuaca buruk, runtuhan ais pun dia banyak risiko lah kalau dekat Gunung Everest ni. Okay, so masa cerita ni keluar dekat berita, memang satu Malaysia ni pun tertanya-tanya, tertunggu-tunggu hari-hari berita tentang Hawari ni. Tapi malangnya tak dijumpai sehingga sekarang. Okay guys, tu ceritanya berkenaan dengan Hawari yang hilang dekat Gunung Everest. Pendakian tu ditamatkan pada 16 hari bulan Jun disebabkan memang pendakian Gunung Everest tu ditamatkan pada waktu tersebut. Memang tak ada siapa pun yang boleh mendaki sebab keadaan cuaca yang buruk. Dan setiap tahun memang Gunung Everest ni akan ada tarikh yang mereka akan tutup untuk pendakian. Semua orang tak boleh nak daki disebabkan cuaca buruk. Dan okay guys, kalau korang ada cerita yang korang nak tahu, korang boleh mention cerita kisah tu dekat komen. Saya akan try untuk kongsi dengan korang. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Bye bye.